Semuanya bermula di dalam gua gelap ini. Penemuan gigi gajah purba oleh sekumpulan penyelidik. Fosil Stegodon yang dijangka hidup pada 31,000 tahun lalu ini bakal merungkai sejarah lampau semenanjung. Suatu ketika dahulu, bumi ini dikatakan pernah dipenuhi dinosaur. Ini kerana geokronologi bumi terbahagi kepada Cenozoik, Mesozoik, Paleozoik, Proterozoik dan Archean. Hasil cari gali bidang paleontologi, negara juga mempunyai haiwan purba dari zaman Quaternary. Antaranya adalah rangka harimau yang dijumpai pada tahun 1992, berusia lebih 300,000 tahun yang terawet secara semula jadi di siling Gua Naga Mas, Perak. Fosil vertebrata ini terletak 7 meter dari lantai gua dan rangkanya berukuran 98 cm. Namun, pada tahun 1993, Dr. Geoffrey Davison dari Singapore National Parks Board mengenal pasti ianya adalah spesies harimau moden. Museum Geologi Ipoh Perak di bawah Jabatan Mineral dan Geosains JMG Malaysia, ia telah ditubuhkan pada tahun 1957. Di sini tersimpan pelbagai tinggalan zaman prasejarah seperti batuan dan mineral. Tidak ketinggalan juga fosil haiwan purba. Menurut penolong pengarah JMG Perak, Nurul Amalina Mat Nur, pameran yang ada ini terbahagi kepada 7 zon. Pengunjung boleh melihat dari segi permulaannya penceritaan tentang struktur, ciri-ciri geologi bumi, sejarah bumi, pameran tentang spesimen batuan, spesimen geologi, pelobongan, eksplorasi mineral, dan akhir sekali kita tunjukkan bagaimana geologi itu membantu dari segi mengkayakan dan meningkatkan kesejahteraan manusia . Antara koleksi fosil haiwan yang ada di Museum Geologi ini dapat dilihat di sini adalah fosil bivalve, fosil ammonoid. Ianya dijumpai di kawasan Gua Musang di Kelantan. Untuk fosil ini telah ditentukan usia lebih kurang 200 juta tahun dahulu . Seterusnya fosil Posidonomia ni ditemui di hutan Aji, Perlis. Fosil ini berusia sekitar 300 juta tahun dahulu. Bagaikan perpustakaan, muzium ini banyak dijadikan rujukan oleh penyelidik Malaysia bagi mengkaji khazanah negara. Fosil-fosil yang ditemui ini merupakan satu penemuan yang sangat penting kepada ahli geologi, ahli paleontologi ataupun ahli arkeologi, kerana ini merupakan satu petunjuk kepada mereka berkenaan dengan evolusi geologi dan peristiwa yang pernah berlaku pada masa lampau. Kuala Lumpur, Museum Geologi Universiti Malaya. Juga tersimpan fosil yang tidak terkira usianya. Tidak ramai yang tahu
Tetapi di sini terdapat seorang pensyarah yang sangat pakar dalam dunia batuan dan mineral zaman lampau. Dr. Ros Fatihah Muhammad, pensyarah kanan dalam bidang geomorfologi kars dan geologi Quaterner, Jabatan Geologi. Uniknya, wanita yang sangat merendah diri ini juga amat meminati ilmu fosil haiwan purba. Saya selalu berfikirlah kan, maknanya paleontologi ini bukan bidang saya. Tapi kenapa saya teruskan juga? Adalah kerana bidang ini tidak diberi perhatian sebelum ni. Kan? Sebelum ni tidak diberi perhatian dekat negara kita, kurang diberi perhatian. Sedangkan negara-negara sekeliling kita kan mempunyai kajian yang lebih jauh ke hadapan berbanding dengan kita. Dan kenapa juga saya rasa penting? Sebab sudah terbukti bahawa dari segi bahannya, gua-gua kita mempunyai nilai yang amat tinggi dari segi saintifik. Jadi, saya rasa kenapa kita perlu biarkan ataupun tidak berbuat apa-apa setelah mengetahui bahawa potensi itu memang ada dan wujud dan senang didapati. Bertempat di universiti yang sama, tetapi bangunan Museum Zoologi terlihat kelibat individu yang sangat mahir dalam bidang paleontologi, Lim Zishen. Beliau adalah penyelidik di Jabatan Geologi dan juga adalah Presiden Persatuan Paleontologi Malaysia. Insan inilah yang sering berganding bahu dengan Dr. Ros menerokai gua-gua di semenanjung Malaysia sejak lebih sedekad lalu. Shen juga mempunyai pengalaman bekerjasama dengan pakar penyelidik dari luar negara seperti United Kingdom, Perancis dan China. Beliau amat aktif dalam usaha eksplorasi dinosaur di negara China, terutama pada tahun 2001 sehingga 2007. Sejak kecil lagi saya minat tentang fosil. Saya berhasrat nak jadi paleontologist, buat kajian atas fosil-fosil ni. Selepas tu saya pergi belajar dalam bidang biologi, zoologi dan juga zooarkeologi. Mungkin sebab ni, sebab saya nak buat kajian atas fosil, saya nak tahu macam mana dunianya sebelum manusia. Ada apa binatang yang pernah tempoh sebelum manusia ada dekat permukaan bumi. Salah satu cara yang boleh saya tahu ni adalah pergi mencari fosil, buat kajian terperinci ke atas fosil-fosil yang jumpa di semenanjung Malaysia. Iaitu dia akan bagi saya tahu sebelum manusia ada dekat sini, apakah jenis binatang dan apakah message yang binatang-binatang ini boleh kasih kami tahu. Seorang lagi individu yang kerap bekerjasama dalam penyelidikan fosil haiwan purba adalah Profesor Madya Dr. Nurliza Ibrahim. Beliau adalah pakar perunding kanan pengimejan mulut dan maksilofasial Jabatan Sains Klinikal Mulut dan Maksilofasial Fakulti Pergigian. Berkebolehan menggunakan kaedah pengimejan 3 dimensi termaju dalam bidang pergigian. Satu benda yang baru yang buat saya lebih bermotivasi. Kita bekerja dengan orang lain daripada Museum Geologi, dari museum di Perak kan. Jadi benda tu mengembangkan lagi pengetahuan kita, mengembangkan lagi network kita. Jadi macam-macam yang kita boleh tahu, macam-macam kita boleh belajar. Dan kalau saya selalu cakap dekat kawan-kawan saya kata dari mulut manusia ke mulut gua. Dr. Nurliza kemudian mengajak rakan sefakultinya untuk turut serta dalam eksplorasi ini, iaitu Dr. Azmi Abdul Razak, pensyarah dan juga pakar prostodontik di Jabatan Pergigian Restoratif. Kepakaran Dr. Azmi diperlukan khususnya bagi merekodkan secara saintifik data fosil ini dengan menggunakan bahan pergigian. Mula-mula Dr. Nurliza yang terlibat dengan projek dengan Dr. Rosni. Jadi satu hari dia tanya saya tentang bahan impression, bahan acuan, macam mana nak ambil acuan sebab itu bukan dalam bidang dia, itu dalam bidang saya. Bidang dia adalah radiologi kan. Jadi bila dia tanya-tanya,
dirasa mungkin bagus untuk collaborate sekali, kolaborasi dengan kita di prostodontik ni, sebab kita lebih tahu tentang bahan pergigian apa yang kita perlu gunakan, macam mana nak manipulate material. Jadi dari situlah dia panggil saya untuk berkolaborasi dengan Dr. Rose dari geologi untuk kita bantu mereka menghasilkan acuan dan model. Negerinya kaya dengan gua batu kapur. Hasil bumi Perak ini juga kaya dengan enapan fosil-fosil prasejarah yang tidak diketahui ramai. Pada 26 Julai 2020, satu penemuan bersejarah tercipta di sebuah gua Gopeng. Fosil gigi gajah purba berusia 31,000 tahun telah dijumpai oleh Chin Boon Tat dan komuniti Kinta Valley Watch atau pemerhati Lembah Kinta. Pada bulan berikutnya, Dr. Rose, Shen, Dr. Nurliza, Dr. Azmi telah dibawa komuniti itu bagi membuat penyelidikan. Apa yang dilihat sekarang ini adalah lakonan semula ekspedisi berkenaan atas permintaan Majalah 3 bagi memperolehi gambaran jelas. Mengimbau kembali saat fosil gigi gajah purba itu dijumpai, ahli pemerhati Lembah Kinta, Nang Yuli menceritakan bahawa pada hari kejadian, komuniti mereka sedang menjalani aktiviti kesukaan meneroka gua. Gua ini kita pun macam ni. Dia ada satu sense sangat real. Dia macam ada satu barang. Actually kita explore bawah, kita boleh sudah nampak banyak. Lepas tu kita lagi ada satu sense cakap sama saya. Mungkin ada sikit sangat amazing punya barang. So kita jalan-jalan nampak atas sana. Oh, sangat susah naik. Kita itu hari sudah sangat letih. Tapi saya try naik lah. Suan naik. So kita nampak itu satu lorong besar. Oh, kita pun amazing. Lepas tu jalan-jalan tengok tepi-tepi. Satu ni kita nampak itu satu gigi sangat besar. Kita tak pernah nampak ni macam gigi. Biasa kita nampak babi ke, landak ke, lainnya. Tapi first time kita nampak ni, so kita shock. Tak tahu apa itu. So kita gambar, kasih Sen. Sen cakap, oh ini sekaton. Tak pernah nampak ini gajah punya. So dia pun minat. So dia ajak kita masuk dengan Dr. Rose ke, lainnya. Orang semua pakar-pakar mari sini. Lee dan rakannya yang lain pernah diajar oleh Shen cara mengenal fosil haiwan purba. Dengan pengetahuan yang ada, mereka sering terjumpa dengan khazanah sangat bernilai. Namun, tidak pernah sekalipun terlintas di fikiran untuk menjualnya. Apa yang kita nampak, kita semua kasih JMG. Ada satu kali kita sudah kasih JMG, so kita communicate dengan Asen. Kita tak pernah fikir untuk angkat ini barang kerana ini nilai dalam itu gunung nilai Malaysia punya barang. So kita berharap dia bernilai lah untuk kita kaji punya barang. So kita tak akan jual, tak akan apa. So, kita akan lift sana. Lepas tu kita panggil Asen mari. Yang mana-mana pakar kah, kita akan cakap sama JMG. So cakap sama mereka saja. Walaupun perjalanan ke destinasi yang dituju tidak jauh, tetapi agak sukar dilalui kerana landskap dan topografi yang mencabar. Sehingga sekarang, lokasi sebenar gua ini masih dirahsiakan di atas faktor keselamatan. Nampaknya untuk sampai ke kawasan yang mempunyai fosil gigi stegodon tu bukan kerja yang mudah sebab perlu melalui kawasan bukit yang sangat sempit. Contohnya yang kat sini, peringkat terakhir ni hanya muat satu badan orang saja. Dalam masa yang singkat, kami telah tiba di lokasi fosil gigi gajah purba. Kalau tengok ciri-ciri ini, memanglah saya boleh pastikan yang ini stegodon. Dan
dia tak besar, ada 6 lapisan yang menunjukkan ni mungkin gajah yang masih kecil lagi. Yang ni pertama bagi seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak tak ada fosil stegodon yang jumpa. Tapi dekat Thailand dan dekat Indonesia terutamanya Pulau Jawa banyak. Stegodon ni merupakan gajah yang ada gigi bentuknya macam bumbung, 3 persegi. Tapi yang gajah Asia ni dia macam kuih lapis. Jadi ini ciri yang amat penting bagi membezakan yang mana stegodon, yang mana gajah Asia. Seperti yang kita dapat tengok ya, ada terdapat banyak ya pebbles ya, batu-batu ya yang wujud bersama dengan fosil stegodon ini. Mereka dah cemented ataupun diawetkan bersama-sama membentuk sedimen yang keras. Jadi seperti yang kita boleh nampak dekat sini, ada sebahagian daripada sedimen ni dia merupakan bahan karbonat, ataupun kalsit, mungkin kalsit lah kemungkinan besarnya. So bahan ini penting ya untuk kajian kita yang keras ni, yang berbentuk macam lapisan keras ni di antara sedimen yang agak lembut. So ini adalah bahan yang kita gunakan untuk menentukan umur secara geologi. Okey. Jadi kita cuba tengok, melihat kepada gigi ini, kita boleh cuba dapatkan umur, kita panggil umur minima ya, stegodon ini berdasarkan kepada umur yang kita tentukan ke atas lapisan yang keras ni. Okey. Melalui pengalaman Dr. Rose, Shen dan rakan penyelidik, mereka pernah menjumpai fosil orang hutan, badak sumbu Sumatera, badak raya Java, beruang hitam Asia dan satu spesies tikus purba yang pernah wujud di semenanjung Malaysia. Kesemuanya dikesan di Gua Batu Kapur sebegini. Dan biasanya, proses awal selepas mengenal pasti identiti fosil adalah pembuatan acuan dan penghasilan replika oleh Dr. Azmi. Sekarang apa yang kita tengah buat ni adalah kita tengah ambil acuan gigi stegodon ini menggunakan bahan acuan yang kita gunakan dalam bidang pergigian lah. Bahan ini berasaskan silikon. Bahan silikon ni dia ada different consistency. Jadi mula-mula kita letakkan bahan yang mempunyai konsistensi yang lebih kita kata cair, higher in viscosity. Jadi dia lebih elastik, dia lebih mudah dia apa ni. Dan yang terakhir kita gunakan pati silikon yang lebih rigid. Bila dia set, bila dia keras, dia lebih rigid sebagai base dia, supaya dia tak mudah distorted, kita kata mudah berubah bentuk, rupa bentuk dia tu. Setakat ini, tinggalan hidupan ini dilihat tiada kaitan dengan manusia purba. Tetapi ia penting dalam penyelidikan migrasi fauna kuno dan perubahan alam sekitar di rantau Asia Tenggara. Dia limestone ni membentuk topografi khas ataupun geomorfologi khas ataupun landscape khas yang dinamakan sebagai karst. Kenapa dia ni istimewa? Sebab hanya dalam batu inilah dia boleh membentuk pelarutan, di mana hasil daripada pelarutan itu membentuk lubang-lubang seperti yang kita tengok sekarang kan, yang dipanggil gua-gua. Batu ni sendiri adalah amat tua ya. Umur dia juta-juta tahun. Kalau kita panggil batu kapur kinta ataupun kinta limestone, usia dia lebih kurang Devonian to Permian. So paling muda pun dalam 200 juta tahun. Jadi itu kita kena faham dulu bahagian tu. Gua ni apabila dia melarutkan batu kapur ni, dia kaya, kita kata mungkin kalsit, mineral carbonate lah. So apabila air tu kaya dengan kalsit ni,
apabila dia tersejat ataupun dia precipitate, okey, bahan-bahan yang dimasukkan dalam gua, diangkut ke dalam gua ni boleh mengeras. So seperti yang kita tengok sekarang kan, ini contoh yang sedimen ataupun endapan yang dibawa masuk kemudian. Okey, dalam sedimen inilah yang kita boleh jumpa tinggalan-tinggalan haiwan tadi. Okey? Ada juga dalam batu ini, tetapi dia luar daripada kajian kami. Maknanya ini adalah batu yang lebih tua, yang umur dia juta-juta. Yang tupuan kita adalah umur yang kita panggil sebagai, dalam geologi kita panggil dia quaternary ataupun quaternary. Menurut pengkaji ini, fosil-fosil sebegini boleh berada di dalam gua kerana berkemungkinan dibawa bah besar pada suatu ketika dahulu. Okey dah. Okay, I Tak think ada it's yang good. koyak, tak ada yang rosak. Yes. Okey. I think it's good. Kita tanya Sen dengan Dr. Rus. Let's see Okay. what they think. Sen, what do you think? Weh, cantik ni. Cantik. Tapi yang sekelilingnya masih ada tanah sikit. Kita boleh Yes, kita boleh bersihkan. bersihkan nanti, kemudian di lab nanti kita. Minta you check yang dalam ni. Maybe you can banding. Ya, semuanya textures ada, ciri-ciri pun ada. Dia memang cantik lah. Yang memang Atas tu professional sekali. ulat, ya. Ya, Dia tak ada rosak, tak ada koyak. And when we check dekat sini tak ada yang tertinggal lah. Okey. Yes. Dengan pengalaman yang dimiliki penyelidik ini, fosil Stegodon yang dianggarkan berusia sekitar 31,000 tahun oleh Dr. Chiang Hong Wei dari National Taiwan University telah dikeluarkan. Okay, mission accomplished. Dr. Rose. Wah, cantik. Cantik, terima kasih. Memang cantik. Ya. Kerja keras. Ya, tapi cantik sangat. Hampir sempurna pengeluarannya, tetapi masih lagi tertanam ya, sebahagian daripada fosil masih lagi tertanam di dalam sedimen tersebut. Berdasarkan kepada ATA Penyiasatan Kaji Bumi 1974, sebarang jumpaan bahan fosil perlu maklum segeralah kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia. Okay. And then seterusnya kita boleh teruskan kajian sebiasa dan JMG akan sentiasalah menyokong dan membantu kerjasama ini. Ketika penyelidik fosil purba berhempas pulas mencari gali apa lagi khazanah haiwan purba yang boleh dijumpai di Malaysia, mereka dibelenggu dengan konflik kurang kesedaran memelihara warisan negara. Misalnya di tapak bersejarah Gua Mat Surat, Perak. Fosil gigi sejenis rusa telah dirosakkan oleh satu produksi drama yang menjalankan penggambaran tanpa permit. Selepas kami dapat tahu atas kerosakan ini, kami dah mula berhubung dengan pihak JMG, pihak Taman Negeri dan juga pihak MBI, Datuk Bandar juga telah sebabkan Mat Surat ni adalah kawasan yang diberikan under tuan punya adalah Majlis Bandar Ipoh lah. So Datuk Bandar telah memanggil dan meminta pihak JMG, pihak pakar-pakar lain untuk datang buat analisa atas kerosakan-kerosakan berlaku, dan dengan itu lanjutan apa yang perlu kami lakukan. Dalam masa yang sama juga Datuk Bandar juga akan membuat satu, bila dah berlaku kerosakan, yang responsible atas kerosakan tu akan didenda lah. Sebabnya kita nak beritahu dekat orang ramai, tak boleh just lepas macam tu je kalau buat kerosakan dan buat benda-benda yang tak ada mengikut undang-undang kan. Dulunya penuh dia macam ni penuh macam ni. Sekarang ni dah ni lah, dah rosak. Dia tak sepenuh macam dulu. Kalau tidak dia giginya penuh dengan rahangnya sekali kan. Ya, betul. So dalam penggambaran haram yang dilakukan oleh produksi itu,
Dia masuk ke dalam gua ni, betul salah satu kerosakan yang terjadi yang ni lah. Dia, I think dia terpijak ataupun letak ada, nampak macam letak ada stand lah dekat sini. Macam Cik Megat tahu ada kerosakan ni macam mana? Hari tu dapat telefon daripada yang jaga kat sini, ada satu kru dah masuk ke sini. Bila kami datang tengok, memang ada penggambaran, ada kru penggambaran atas ni. So kami tanyalah ada permission ke, tapi setahu saya memang tak diberikan. Segala permission semua tu selalunya akan ke Masjid Bandaraya. Masjid Bandaraya akan beritahu kepada Taman Negeri, pihak Taman Negeri akan beritahu kepada saya, sebab saya yang jaga kat sini, pemantau kat sini. So bila tak dapat chain tu, kita pun datang tengok, kita tahu dah memang yang tak ada ni. Kalau ikutkan dalam Geopark sendiri, Gua Mat Surat ni kita dah list sebagai salah satu geotapak. Jadi antara faktor dia adalah istimewaan dia kerana ada fosil lah. Jadi kalau sekiranya berlaku kerosakan macam ni, jadi kami refer kepada pakar bagaimana cara terbaik untuk kita restorasi ataupun untuk pulihkan balik. Cabaran pemeliharaan spesimen ataupun fosil-fosil yang berada dalam gua ni ada dua lah. Yang pertama sekali tu kegiatan manusia sendiri ya. Yang keduanya adalah keadaan semula jadi ya. Yang kita memang tak boleh nak kawal keadaan semula jadi dalam gua ni. Kita boleh nampak hari ni ya, keadaannya agak basah ya. Ada banyak kelembapan ya berlaku di sini. Jadi itu adalah antara faktor ya boleh menentukan apa tindakan seterusnya untuk pemeliharaan. Adakah fosil gigi dan rahang rusa ini dapat diselamatkan? Sekali lagi bergantung kepada beberapa orang hero tidak didindang ini. Okey, mana Sen? Dekat sini. Sini. Nampak yang ni gigi dan rahang fosil yang sudah rosak. Kat sini. Yang ni boleh nampak gambar ni yang asal sebelum rosak. Okey. Ya. Nice. Jadi nak tanya pandangan Dr. Liza dan Dr. Azmi kalau nak buat restorasi, adakah apa-apa cara yang paling sesuai lah? Jadi saya rasa satu cara kalau kita nak buat restorasi ni, satu cara yang kita boleh buat, kita ambil acuan dengan berhati-hati. Cuma dia akan banyak undercut lah. Kita punya betul. Impression material tu akan tersangkut Jadi, dekat situ. Bahagian-bahagian undercut tu kita boleh block dengan Kita block dulu. Yes, supaya dia tak tersangkut dalam acuan kita tu. Okey. Jadi kalau maksudnya tengah ni kita boleh ganti dengan bahan gigi palsu. Ini pun nampak macam dia boleh terangkat sekali lah. Ya boleh, ya sebab yang ni sudah pisah dari Yang ini okey rahang lagi. tu. Ini lagi masih okey. kuat. Ya, masih kuat. Yang ni dia sudah longgar-longgar lagi. Keunikan Gua Mat Surat ini bukan sahaja pada fosil haiwan purba, malah dalamannya yang akan dinaiki air apabila musim tengkujuh yang membolehkan aktiviti cave diving. Tetapi kini keistimewaannya tercemar dengan vandalisme. Selain gigi rusa purba dirosakkan, dinding gua juga diconteng. Megat Muhammad Syahrin, pengarah urusan Mat Surat Heritage Park at Ipoh dan pasukannya berusaha mengekang tindakan tidak bertanggungjawab itu supaya tempat khazanah negara dapat dipelihara. Kita kena ubah dari segi mentaliti masyarakat Malaysia. Kadang-kadang kita terlampau take things for granted. Kita semua ni kan, kita dah start buat graffiti semua tu. Setengah graffiti tu yang kita jumpai, dia on top ataupun keliling dengan lukisan purba. So yang buat graffiti kadang tak tahu. Kan? Memang dia tak tahu, dia buat graffiti. Itu yang benda-benda yang kita kena iriskan daripada kita punya nilah culture kita yang sentiasa nak rosakkan benda yang nampak elok. Nak tinggalkan nama kononnya kan, tulis nama atas batu. Lepas tu salah lagi pun ada yang juga akan buat salah satu benda yang kita hadapi ialah yang datang tokoh-tokoh haram, buat semua ni, dia akan tukarkan dari segi dalaman gua semua tu. Selain kekurangan kesedaran sivik,
Arus pemodenan yang menuntut penerokaan di gunung dan gua Malaysia, terutama negeri Perak, juga bakal melenyapkan fosil berkenaan. Bagi saya lah secara peribadi, ini mencerminkan bahawa masyarakat kita sendiri belum lagi terdedah sepenuhnya dengan khazanah yang ada, bukan saja di Perak lah, tapi juga di Malaysia, di mana kita di Malaysia ni kita jarang sebenarnya terdedah dengan gua. Kita tahu gua, tetapi sebenarnya apa yang dalam gua tu kita tak tahulah. Bila dah jadi kes yang macam ni, baru kita tahu bahawa dalam gua ni ada nilai-nilai geologi, arkeologi yang sebenarnya sepatutnya dipelihara bersama-samalah, dan tidak boleh mengharapkan agensi semata-mata, tetapi juga ia perlu dibuat secara menyeluruh bersama-sama dengan komuniti. Fakulti Pergigian Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Perjuangan pemeliharaan fosil gigi gajah purba yang diperolehi di Gua Batu Kapur Kopeng diteruskan ke makmal ini. Dr. Azmi yang teruja dengan projek fosil gigi Stegodon telah membuat replika gigi haiwan purba ini bersama pasukannya. Bahan yang digunakan adalah sama dengan pembuatan gigi palsu, kerana bahan pergigian merupakan satu alternatif terbaik bagi menghasilkan replika fosil gigi. Bahan pergigian telah digunakan dalam bidang paleontologi dan arkeologi sejak lebih 50 tahun yang lalu. Satu kelebihan bahan pergigian ni adalah memang dari segi accuracy, ketepatan tu memang amat penting untuk menghasilkan bahan pergigian, sebab selalunya crown atau gigi palsu yang kita nak hasilkan ni dia sangat kecil. Jadi kita tak boleh gunakan bahan yang boleh mengembang atau mengecut dengan banyak. Jadi kita boleh kata less than 1% lah. Kalau ada pengembangan atau pengecutan pun, bahan tu dia tak boleh lebih 1%. Dengan pengalaman membuat gigi palsu yang memerlukan ketelitian yang tinggi, ia banyak membantu Dr. Azmi dan pasukannya menghasilkan replika fosil gigi gajah purba berusia 31,000 tahun ini yang mempunyai alur-alur yang sangat halus. Dan model ni yang kita hasilkan juga menggunakan stone atau bahan gypsum, juga dia tak banyak berbeza lah dari segi dimensi dia takkan banyak perubahan. Jadi kita boleh katakan dia sangat tepat lah, dia punya rupa bentuk, saiz dan dimensi dia tu dengan fosil yang sebenar. Walaupun mempunyai fosil yang asli dan satu acuan lengkap yang dibuat dalam gua, duplikasi replika dihasilkan bagi tujuan penyelidikan, pameran, pembelajaran dan pengajaran. Bahan silikon tu contohnya dia memang satu bahan yang stabil. Kita panggil dimensional stability dia tu sangat bagus. Jadi kita boleh simpan bahan acuan tu dengan lama. Replika dan acuan yang terhasil adalah sangatlah penting demi penerokaan mendalam ke dunia gajah purba yang dikaji. Satu kepentingannya proses pengambilan acuan dan penghasilan model ni adalah sebab kita dah decide kita akan keluarkan model ni satu. Jadi kalau kita tak ambil acuan ini, ada kemungkinan bila kita ekstrak keluar, fosil tersebut akan rosak. Jadi acuan tu mungkin satu-satunya reference atau kita kata sumber rujukan yang kita ada bila kita nak membuat kajian lanjut. Jadi acuan tu adalah penting untuk kita punya bahan simpanan untuk kita membuat kajian rupa bentuk, morfologi. Jadi
silikon model ni sekarang dah jadi kita punya master impression. Jadi kalau kita nak produce lagi atau duplicate lagi model ni atau khas stegodon ni, kita boleh tuangkan bahan gypsum seberapa banyak kali yang kita nak. Ni macam ni kan. Manakala Dr. Nurliza dan pasukannya pula perlu membuat pengimejan terhadap fosil gigi gajah purba berkenaan menggunakan cone beam computed tomography supaya dapat membuat pengecaman struktur dalaman fosil gigi tersebut bagi membantu menganggarkan umur biologinya. Kita tak boleh tegakkan. Sebenarnya gigi tu macam ni. Saya bila dah pulang daripada gua, fosil tu terus dibawa ke sini. Saya scan dengan kita buat pengimejan 3D tu. Daripada hasil pengimejan 3D tu, saya reconstruct atau saya buat pembentukan 3D dan saya analyse sampai berapa pembentukan gigi tu sewaktu gajah itu mati. Jadi dari situ tu banyak dia punya struktur-struktur gigi tu yang boleh kita tengok walaupun dia masih di dalam batu waktu kita bawa ke sini. Okey, dari segi radiologi, dia punya kita panggil kepadatan struktur enamel dia. Yang kalau gigi kita yang atas sekali yang kita nampak tu, dia punya kita sebut sebagai radio density. Bila masuk dalam X-ray, dia punya radio density tu sama. Kalau gigi manusia nampak layer lapisan atas tu putih, gigi stegodon pun nampak lapisan atas dia putih. Dan bawah dia tu kurang sikit dia punya putih atau dia punya radio density tu. Dekat manusia pun sama, cuma bentuk dia je yang berbeza. Di samping itu, Jabatan Geologi juga menganalisa fosil menggunakan mesin microcomputed tomography bagi memperolehi imej 3D yang beresolusi tinggi. This is the 3D created. Let me enlarge. This is the tooth and the sediment. Yeah. Then how we extract or we pisahkan. Kita pisahkan dia dari sediment tu. Then this is how it likes. Tengok gigi ni dia ada lebih kurang 6 ridges pada kawasan permukaan kunyah dia. Dan biasanya ini merupakan gigi susu yang kedua bagi anak gajah. Dan kebanyakannya gigi susu ini dia dekat depannya ada satu struktur yang dinamakan mesioconstrictions. Jadi kalau kita tengok di sini ya, kalau kita dah agree, we have agreed that this side is mesial, and this side is distal. Dan di sini adalah occlusal permukaan dia kan. Jadi kita boleh setuju lah bahawa ni adalah gigi sebelah atas dan kiri. Kalau 2 tahun yang kita suggestkan tadi, sepatutnya ada kesan-kesan hakisan sekitar 50 mm. Tapi bila kita rujuk kepada gigi ni dan juga fosil asal, ya, tak ada kesan yang menunjukkan gigi ni telah digunakan. Kemungkinan umur gigi ni dalam 0 tahun ataupun masih belum dilahirkan masih lagi. Di dalam perut ibunya. Tapi kita berdasarkan kepada akar tidak terbentuk dan juga gigi ni masih develop lagi, masih berkembang lagi, masih tumbuh lagi. Akar kadang-kadang tak ada pun. Akar sudah eroded. Mungkin dia dah hilang akar tu. Musnah. Sebab dia dah berada lama dalam gua. So dia mungkin terdedah kepada hakisan. So stegodon ni kita boleh cakap dia more related kepada gajah-gajah Asia. So berdasarkan benda ni, apa yang kita boleh lihat, kita kena tengok data-data untuk untuk gajah Asia, iaitu Elephas maximus. Eksplorasi Gua Batu Kapur Gopeng diteruskan oleh Dr. Ros, Shen, Dr. Nurliza, Dr. Azmi dan beberapa pihak lain termasuk Amir Hakim Amiruddin, pelajar ijazah sarjana Jabatan Geologi Universiti Malaya. Semasa ekspedisi ini,
beberapa fosil gigi lain seperti orang utan, badak, seladang dan harimau bintang telah dijumpai. Dari sini saya sudah dapat nampaknya ada ciri-ciri bagi gigi orang utan. Kenapa penting penemuan ni, Shen? Penemuan ni sebab dia adalah dari orang utan, dan orang utan ni telah pupus dekat semenanjung Malaysia. Hanya dijumpa dalam Pulau Sumatera dan Borneo saja. Jadi perjumpaan binatang yang sudah pupus dekat semenanjung Malaysia ni amatlah penting sebab dia dapat memberitahu apakah jenis binatang yang ada dalam semenanjung Malaysia pada masa lampau. Ya, yang hidup mungkin bersama-sama dengan Stegodon ataupun binatang yang sudah pupus. Zan? Ya? Zan? Ya, saya datang. Nanti. Cuba tengok ni. Okey, ada apa jumpaan? Ya. Ini gigi badak. Dan kalau tengok ciri permukaannya, dia di gigi geraham ataupun geraham kecil dari rahang atas. Mungkin badak raya ataupun badak Sumatera, badak sumpu. Dekat sini kita dah pernah jumpa ke, San? Kalau badak tak ada jumpa, tak pernah dekat sini. Jadi ini rekod yang pertama bagi tempat ni. Ya. Ketika ini, aktiviti penyelidikan yang diketuai oleh Dr. Ros, dana dibiayai sepenuhnya oleh Universiti Malaya. Namun begitu, kekurangan dana akan terus menjadi kekangan utama dalam meneruskan usaha murni menyelamatkan harta intelek negara. Kajian sebegini sememangnya memerlukan kos yang tinggi. Sekiranya ada pihak yang boleh tampil membantu dan memartabatkan bidang prasejarah ini, nescaya Malaysia juga mampu mencipta nama dalam pemeliharaan warisan dunia. Untuk kembalikan masa lampau adalah mustahil. Tetapi untuk tidak mengulangi sejarah kemusnahan yang dialami dunia prasejarah, usaha penyelidikan saintis seperti mereka ini harus disokong dan didukung. Dia merupakan satu peluang yang memang unik bagi Malaysia tahu prasejarah bagi negara kita. Kalau semua tempat ni dilombongkan, dia seumpamanya kami pergi satu perpustakaan ataupun masuk museum, kami bakar semua buku, bakar semua artifak. Jadi kami tidak ada peluang nak tahu apakah sejarah alam semula jadi dekat negara kita ni. Memang sayanglah.